Jadi antara yang Allah Ta'ala rakamkan adalah kaum Nabi Nuh telah mengatakan kepada Nabi Nuh, kami tidak boleh mengikuti kamu kerana kami mendapati pengikut-pengikut kamu badiyar ra'yi. Okey? Ini pengajaran pertama. Badiyar ra'yi ini maksudnya apa? Badi ar-ra'yi. Dalam bahasa mudah, terjemahan kata apa badiyar ra'yi? Berfikiran singkat. Kalau dalam bahasa tafsir Al-Azhar, orang kampung, orang hulu yang tidak biasa dengan perbincangan-perbincangan berat, yang tak biasa dengan suasana kebudayaan dan bandar, badiyar ra'yi, kata Hamka, orang yang dilihat primitif. Jadi anda boleh nampak tak sekarang yang mengikuti Nabi Nuh alaihi salam menurut pandangan kaumnya adalah orang-orang yang dilihat mereka ini adalah orang yang badiyar ra'yi, orang yang tidak boleh berfikir dengan mendalam. Itu maksud badiyar ra'yi. Orang yang dilihat terlalu gopoh membuat keputusan untuk mengikuti Nuh alaihi salam. Jadi apa pengajaran dia? Ini cabaran dia ni. Ini layer yang saya sebutkan tadi tu. Secara tafsirnya, ayat ni nak kata pengikut Nabi Nuh itu adalah orang-orang yang telah dilihat sebagai, dia orang ni tak fikir panjang lah. Kamu tak tengok ke pengikut-pengikut kamu tu adalah orang yang jenis tak berfikir. Bukan jenis intelektualnya tinggi. Seperti kami. Seharusnya bila orang itu mengkaji dan belajar tinggi, dia takkan ikut kamu. Jadi yang follow kamu ni adalah orang-orang yang rendah fikirannya. Aradhiluna, orang-orang miskin yang rendah fikirannya. So itu layer pertama kita sebutkan tadi. Layer kedua apa dia? Selepas tafsir, okey, itu cerita Nabi Nuh, pengikutnya memang majoriti orang-orang miskin. Yang kita tahu orang-orang miskin ini dia sibuk untuk cari rezeki, cari nafkah. Dia tak ada masa nak berbincang tentang benda-benda berat sebab concernnya adalah aku kena survive ni. Tak ada makanan lagi ni. So lebih sibuk bekerja daripada berfikir. Layer nombor dua, agaknya apa yang Allah Ta'ala nak kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba please. Hudan, bertenang wahai Muhammad, pengikut kamu sama dengan pengikut Nabi Nuh. So kamu kena pandang mereka sebagaimana Nuh memandang mereka. Nuh alaihi salam sangat menghargai pengikut-pengikutnya kerana iman mereka. Bukan kerana kedudukan mereka dalam sistem masyarakat waktu itu. Dan layer nombor tiga, apa dia? Kenapa orang-orang miskin menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam majoriti ketika dakwah? Kena jawab soalan tu, baru kita boleh hubungkan dengan suasana semasa. Kenapa ramai pengikut Nabi-Nabi orang-orang miskin? Susah soalan ni. Kenapa majoriti pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengikut Nabi Nuh, orang-orang miskin yang tak boleh berbincang benda-benda berat dan mereka dituduh mereka memeluk Islam, tak fikir panjang. Kalaulah mereka mengkaji dengan mendalam, mereka tidak akan membuat keputusan tergesa-gesa untuk mengikuti ajaran Nuh alaihi salam. Badiyar ra'yi. Kenapa majoriti pengikut Nabi miskin? Orang yang cepat sekali menyahut seruan Nabi, Bilal, Suhaib Ar-Rumi, semua ni golongan hamba. Kaya banyak komitmen. Miskin tak banyak komitmen. Jadi dia tak susah untuk jadi kepentingan. Nabi menghargai mereka kerana
Ni pun cabaran kan, macam mana kita nak huraikan idea di fikiran. Ada nak cakap tapi macam mana nak cakap? Kenapa pengikut Nabi-Nabi majoriti orang-orang miskin? Kerana orang-orang miskin, realiti kehidupan mereka adalah hilang pergantungan, hilang pengharapan. Datang seorang Nabi memberi harapan, memberikan ucapan yang menyebabkan mereka ada menemui tempat pergantungan yang membahagiakan. Ini antara sebab kenapa orang-orang yang hilang mata pencarian, orang-orang yang hidupnya adalah asalkan kita hidup okey dah. Walaupun kita sebagai hamba, kita orang miskin, asalkan boleh hidup pun dah okey dah. Mereka tak ada tempat nak bergantung. Tiba-tiba datang seruan Islam yang menyatakan ada tempat bergantung yang kalau kamu bergantung, kamu menikmati kemerdekaan yang sebenar, kebahagiaan yang sebenar. Maka sebab itulah orang miskin antara yang paling cepat respon kepada seruan dakwah para Nabi. Cepat respon tu yang dituduh badiar ra'yi tu. Tak fikir panjang ke korang ni? Sebab seruan itu adalah seruan yang nak membebaskan mereka daripada perhambaan. Dan sebab itu yang paling cepat sambut seruan ni para hamba. Memang mereka teringat, mereka terikat dengan tuan mereka namanya Umayyah bin Khalaf. Siapa hambanya? Bilal bin Rabah. Kenapa Bilal antara yang paling badiar ra'yi? Paling cepat menyahut seruan Islam, antara yang paling cepat menyahut seruan Nabi SAW adalah sebab inilah seruan yang saya nak. Dia memerdekakan saya daripada perhambaan. Ya, secara zahirnya tuan saya Umayyah. Saya kena follow apa pun yang dia suruh saya buat. Tetapi bila dalaman saya telah dimerdekakan daripada pergantungan kepada makhluk. Tuhanlah sumber kekuatan dan kebahagiaan. Maka mereka paling cepat respon kepada seruan ini. Sebab seruan ini tidak ditawarkan oleh Quraisy dan penduduk Makkah yang menyembah berhala yang patung dan kayu yang mati. Itu yang pertama lah. Jadi cuba hubungkan dengan 2020. Macam mana ayat ni kita nak tadabbur? Apa ibrah dia? Bila kebanyakan pengikut-pengikut Nabi adalah orang-orang miskin, ini menunjukkan dakwah Islam mesti membela isu-isu kemiskinan. Antara pengajaran kita boleh dapat daripada ayat 27, dakwah Islam bukanlah sekadar menyeru kepada Allah yang Esa, tetapi mesti dakwah itu menyebabkan orang-orang miskin rasa diri mereka terbela. Dakwah yang dicakapkan itu menyebabkan orang-orang miskin menemui titik bahagianya. Pendek kata, jangan dakwah ini retorik kosong. Tetapi orang-orang miskin tidak dibela. Maka hikmah Nabi, kebanyakan majoriti pengikutnya dan pengikut Nabi Nuh, majoriti orang miskin, ini menunjukkan Nabi dengan orang miskin sangat santun. Nabi dengan orang miskin sangat faham. Maka tadabburnya, kamu dengan fakir miskin rapat ke tidak? Ada tak dalam sehari ke, dalam seminggu ke, kamu menjenguk, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Ada tak orang yang meminta-minta itu kamu herdik? Jadi ini muhasabah yang pertama. Macam mana Nabi Nuh adalah tokoh yang bukan kebetulan Allah rakamkan dakwahnya disambut oleh orang-orang miskin. Kerana apa yang Nabi beritahu adalah sesuatu yang membahagiakan orang-orang yang hilang pengharapan, orang-orang yang hilang pergantungan dalam hidup. Islam membahagiakan dia orang.